Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ringkas bersama saya Cikgu Izri berkenaan dengan kefahaman surah Al-Fatihah. Baik. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Namanya kadang-kadang orang panggil Al-Fatihah, kadang-kadang orang panggil Sab'ul Mathani, kadang-kadang orang panggil dia juga Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Surah Al-Fatihah adalah pembuka kepada surah-surah di dalam Al-Quran. Surah yang pertama di dalam Al-Quran. Baik. Surah Al-Fatihah ini diturunkan di Makkah. Sebab itu dinamakan sebagai Makkiyah. Surah Al-Fatihah ini dibaca sebanyak 17 kali di dalam solat. 17 kali di dalam solat. Tertinggal satu, maka tidak sah solat. Dia menjadi rukun dalam solat. Maka murid-murid kita wajib tahu apa itu maksud surah Al-Fatihah. Murid-murid dah biasa baca? Alhamdulillah, murid-murid semua sudah pandai membaca surah Al-Fatihah. Jadi mari kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama sebelum kita pergi kepada maksud dan kesannya kepada kita. Baik, yang pertama, kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama. Saya baca, murid pun baca. Pagi-pagi ni mungkin suara kita tak berapa nak keluar kan? Tapi tak apa, kita baca niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baik, kita baca bersama-sama. Dah bersedia? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak kisah macam mana pun lagu nak baca, terpulang kepada murid-murid. Yang penting kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlaskan diri. Bacalah macam mana pun. Sedap tak sedap, ikhlas itu akan menyedapkan segala-galanya. Yang penting tajwid kena betul, yang penting sebutan kena betul, yang penting kena lancar. 3 perkara ni. Apa dia? Tajwid, sebutan dan juga kelancaran. Baik, fasih dan lancar. Nak lagu? Lepas pada itu. Baik. Apa maksud surah Al-Fatihah? Ini yang penting. Sebab tajuk kita pagi ini ialah kefahaman surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu pengasih kepada sekalian manusia dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Seperti siapa? Ya, seperti anda murid-murid. Dan seperti kita ini murid-murid. Baik, yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai sekalian alam. Alam ini bukan kata dunia, seluruh alam. Yang kita nampak di mata kita, yang digambarkan di planet-planet itu baru sedikit daripada seluruh alam. Besar mana alam? Wallahu a'lam. Allah sahaja yang tahu. 7 petala langit, 7 petala bumi. Yang itu orang selalu sebut. Tapi besar mana, luas mana? Wallahu a'lam. Baik, yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Baik. Maliki Yawmiddin. Yang menguasai, Malik yang menguasai ad-din, hari pembalasan. Maka kita ini diingatkan berkenaan dengan hari pembalasan. Apa itu hari pembalasan? Hari akhirat. Hari di mana kita akan dihitung segala amalan kita, baik buruk kita di atas dunia ini akan dihitung di mana? Di akhirat nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu. Siapa? Allah. Na'budu, kami menyembah. Tak ada Tuhan lain yang disembah melainkan Allah. Itu maksudnya. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Maksudnya apa? Hanya Allah yang kita sembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Tak ada kita minta tolong dengan mak lampir, tak ada kita minta tolong dengan nenek kemayan, tak ada kita minta tolong dengan setan. Macam tu. Tak ada kita sembah, kita kata Tuhan, oh, benda ni Tuhan. Oh, kita nampak batu ni hebat, kita kata Tuhan. Kita nampak matahari tu, wow, hebatnya matahari, kita kata tu Tuhan. Tidak, kita hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Faham murid-murid? Okey, seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah. Tunjukkanlah kami apa? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus macam mana? Highway. Maksudnya apa? Highway nak ke mana? Highway nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang lurus. Jalan yang mana cepat sampai? Bengkok ke? Lurus. Sudah pasti jalan yang lurus cepat sampai. Jalan yang lurus tak ada liku-likunya. Senang hidup kita, betul. Tapi jalan yang macam mana? Apa maksud jalan lurus tu? Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang Allah kurniakan nikmat ke orang-orang yang telah Allah kurniakan nikmat kepada mereka. Apa dia? Orang-orang yang beriman. Nikmat iman dan Islam itu adalah jalan kepada orang yang telah Allah kurniakan nikmat kepada mereka. Macam kita ni, kita ada nikmat iman, kita ada nikmat Islam. Inilah jalan bila kita belajar betul-betul, kita pegang nikmat iman dan Islam ini, inilah jalan yang Allah redai. Dan kita minta juga
tidak kita dicampakkan ataupun kita digolongkan dalam golongan-golongan yang jalan-jalan yang Allah murkai. Sebab itu dalam ayat yang ke-7 disebut ghairil maghdubi. Bukan jalan yang orang engkau murkai ya Allah. Waladdallin, dan jalan orang-orang yang sesat. Kita minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang macam mana? Jalan yang engkau orang-orang yang engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Ini, dan bukan ya Allah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai olehmu. Dia bukan jalan-jalan orang yang sesat. Okey, murid-murid boleh tengok dalam YouTube ada lagu Segala puji bagi Allah. Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu ya Allah. Sampai habislah. Pagi-pagi ni on the spot saya nak ingat lagu tu pun tak apa nak ingat. Tapi murid-murid boleh buka lagu tu. Segala lagu surah Al-Fatihah, nasyid Al-Fatihah. Murid-murid akan dapat lagu tu. Alhamdulillah. Baik. Dan yang terakhir, yang paling penting sekali cikgu nak bagi tahu kat murid-murid, nak berkongsi bersama-sama. Apa dia? Kesan daripada surah Al-Fatihah. Okey. Kesan daripada surah Al-Fatihah. Baik. Apa yang nak ditekankan dalam surah Al-Fatihah? Yang pertama sekali, penekanan berkenaan dengan kepercayaan. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan akidah. Di sana ada persoalan akidah, kepercayaan. Yang kedua, hari pembalasan. Bila kita sebut tentang hari pembalasan, Allah nak bagi tahu kat kita, Allah yang menguasai hari pembalasan. Maka kita sebagai murid-murid, kita sebagai manusia, kita kena buat apa? Kita kena tahu bahawa segala amalan kita, segala perbuatan kita, ini perlu berhati-hati. Kerana apa? Kerana tersalah langkah, tidak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mungkin akan dicampakkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, Allah nak suruh kita buat apa? Allah nak suruh kita kasih mengasihi di antara satu sama lain. Kerana sifat Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah lagi Maha Penyayang. Siapa kita nak menjadi bongkak, nak menjadi orang yang suka bergaduh, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengasihi, sangat menyayangi. Maka sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini maha agung, tidak sama dengan sifat manusia. Laisa kamitslihi syai', tak sama langsung. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat-sangat penyayang, sangat-sangat pengasih. Sifat kasih kita, kalau kita jumpa orang yang sangat mengasihi manusia, yang sangat mengasihi orang lain di atas dunia ini, itu hanya sekelumit sahaja daripada kasih, nak digambarkan dengan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sama langsung. Kenapa? Kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tetap memberi hidup kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan kalau kita lah orang yang kita ada kuasa, kita ada power. Kalau kita ada power, orang tu tak mau ikut cakap kita. Kalau kita ada power untuk musnahkan dia, apa pilihan kita? Biarkan dia ataupun musnahkan dia? Sudah pasti kita kata, aku ada power, engkau tak mau dengar cakap aku akan musnahkan engkau. Betul tak? Betul. Biasanya itulah sifat manusia. Manusia ini dia ada sifat sampai tahap dia. Sampai tahap level dia, sampai satu tahap kesabaran dia, kita akan hilang pertimbangan. Sebab itu kita kena minta selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kekalkanlah aku dalam kesabaran, tetapkanlah hati aku, supaya kita ini tidak mudah untuk tersasul ataupun tersalah langkah. Baik. Apa lagi dalam surah Al-Fatihah? Dalam surah Al-Fatihah dari puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan ibadah kita, segala benda yang kita buat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ini juga ada hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan manusia dalam surah Al-Fatihah juga menceritakan hubungan dengan manusia. Dan juga dalam surah Al-Fatihah ini juga nak menceritakan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan ar-raja. Ar-raja, pengharapan hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi tahu dah dalam surah yang pertama di dalam Al-Quran, Allah dah bagi tahu, dah ada obat. Allah bagi tunjuk obat siap-siap. Obatnya apa? Kalau kita ini rasa susah hati, kita rasa ada masalah, kepada siapa kita nak mengadu? Kepada siapa kita nak minta pertolongan? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau semahal mana pun ubat yang ada atas dunia ini. Contohnya sekarang ini kita menghadapi COVID. Betul? Kita ada vaksin. Jangan sesekali kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan. Jangan sesekali engkau bongkak. Jangan sesekali kita bongkak bahawa menyatakan bahawa aku ada vaksin, engkau tak ada vaksin. Aku tak akan kena COVID, engkau akan kena COVID. Jangan. Kita hanya berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang perlu kita lafazkan? Alhamdulillah, aku telah divaksin, aku telah mendapat suntikan vaksin. Mudah-mudahan ini menjadi asbab penyembuh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita cemuh-mencemuh di antara satu sama lain. Itu pengajaran yang sangat besar di dalam surah Al-Fatihah. Allah nak kata, apa pun kemuncaknya, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita tidak ada yang dalam musim ini, apabila tiba saat kita telah buntu, kita telah pening kepala, kita dah tak tahu nak buat apa-apa, kita dah rasa macam nak bunuh diri. Sedangkan apa? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang pertama surah yang pertama di dalam Al-Quran, Allah kata apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Sebutlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah nak bagi tahu apa? Hei manusia, aku ni Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebut nama aku, maka insya-Allah hidup kita ini akan diberkati. Mungkin selama ini apa yang kita buat di atas dunia ini, kita terlupa bahawa semua benda perlu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa sapu sampah tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila kita sapu sampah, kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan kita itu, setiap titik peluh kita itu, setiap saja pekerjaan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hendakkah kita Allah melupakan kita? Sudah pasti tidak. Kita nak Allah sentiasa ingat kita, tetapi adakah kita sentiasa ingat Allah? Renung-renungkan, fikir-fikirkan. Itulah intipati sedikit sebanyak apa yang boleh saya kongsikan dalam perkongsian hari ini berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Dan akhir sekali, kita tutup sekali lagi dengan bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, jumpa lagi dalam pertemuan akan datang insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaz daripada saya Cikgu Izri.